Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'salatihi ala nabiyyin ja'a bittauhidi wa qad khalad dinu anit tauhidi. Alhamdulillah para hadirin semua, tamu-tamunya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh keberkatan, kemuliaan Sayyidul Ayyam, hari Jumaat ni. Sebelum daripada kita mendengar khutbah Jumaat, terlebih dahulunya pihak masjid minta kita buat kuliah, dan kitab yang kita pilih pada hari Jumaat yang keempat ni ialah kitab Matan Jauharatut Tauhid. Matan Jauharatut Tauhid, iaitu matan membicarakan tentang ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu al-aqaid, atau dipanggil juga ilmu ma'rifatu ammah, atau ilmu aqaidil iman, atau dipanggil juga dengan ilmu sifat 20. Jadi matan yang kita akan muzakarah ni ialah karangan bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani, satu orang tokoh ulama di Mesir, bahkan satu orang tokoh ulama di Al-Azhar Asy-Syarif. Namanya ialah Syekh Ibrahim bin Hasan bin Ali
bin Wali Syahir Muhammad bin Harun. Digelarkan dia dengan laqab Burhanuddin Al-Laqani Al-Maliki. Beliau ini bermazhab Maliki, dan salah satu kitab yang masyhur digunakan sampai sekarang, baik di Al-Azhar Al-Syarif dan di pondok-pondok madrasah di Nusantara kita ni, ialah matan Jauharatul Tauhid, permata-permata intan berlian bagi ilmu tauhid. Itu makna Jauharatul Tauhid. Dia mengarang kitab Jauharatul Tauhid ini satu malam. Ada kitabnya disebut Jauharatul Tauhid Manzumatun fi ilmil aqaidi allafaha fi lailatin wahidatin. Kitab Jauharatul Tauhid ini ialah syair-syair, nazam manzumah, mana nazam-nazam, syair-syair yang dibicarakan pada ilmu aqaid, ilmu pegangan aqaid, jamak daripada akidah. Aqdun makna simpulan. Al-aqaidu maknanya segala simpulan-simpulan. Apa yang kita nak simpul, iaitu kepercayaan kita, iman. Iman artinya tasdiqu fil qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid-darurah. Itu dia panggil iman. Iman maknanya kita terima benar, at-tasdiqu fil qalbi, kita benar dalam hati kita, bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah dibawa datang dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ulima minad dini bid-darurah, perkara yang diketahui daripada agama dengan secara darurah. Arti darurah ni mudah, tidak kena mengaji sampai ke Mesir pun baru boleh tahu semaya 5 waktu ni wajib. Bodoh tu orang tak mengaji di Mesir, orang budak pasti pun tahu semaya 5 waktu ni wajib. Jadi hukum-hukum agama yang dibawa datang oleh Nabi yang seperti itu, dia terima dalam hati dia. Zina haram, puasa Ramadan wajib, itu terima, setuju dalam perut dia. Itu dia panggil iman. Tuhan ni satu, Tuhan iman tadi, pembenaran dalam perut kita, dalam hati kita tadi itu mesti kita kena simpul. Simpul itulah dipanggil akidah, aqdun, simpul. Macam kita jual beli, ada akad jual beli. Kita nikah, ada akad nikah, simpulan dia, simpul. Itu dia orang tanya akidah ni apa? Simpulan. Kita simpul dalam hati kita, kepercayaan kita tadi itu kita simpul. Sebab tu dipanggil aqaidil iman. Aqaidul iman artinya segala simpulan-simpulan bagi kepercayaan. Kepercayaan kita kalau tak simpul, mari orang cerita Tuhan dua, percaya pula. Selama ni duk pegang Tuhan tiba-tiba mari daripada langit mana pakai subang besar turun. Kata tuan-tuan, kalau duduk tuan-tuan duduk tahu Tuhan tu satu tu tak betul. Sebenarnya Tuhan ni sejuta. Sudah. Sejuta. Ini makhluk lelak ni mari daripada langit, subang besar baku, janggut panjang pusat. Mesti kita kena percaya. Siap. Artinya iman, kepercayaan kita tu tidak ada simpulan. Tak ada simpulan. Kalau ada simpulan, marilah daripada langit tujuh mana pun, mari syarah apa kita sudah simpul dah kepercayaan kita dalam hati kita. Kalau bertentangan, kita tidak akan terima, kita akan tolak. Mari dari langit tujuh, subang sawaku, janggut panjang pusat, jubah putih melepuk, muka berseri-seri. Tiba-tiba mari cerita Tuhan tak ada, atau Tuhan ada tapi sejuta, Tuhan lemah, Tuhan pekak, Tuhan bisu, Tuhan buta, Tuhan tuli.
Kita orang yang ada aqaidil iman, simpulan bagi kepercayaan dalam hati ni, dengan mudah kita tolak. Marilah setara mana Tok Guru tu pun kalau canggah dengan apa yang telah kita simpulkan kepercayaan kita dalam hati, maka kita boleh tolak. Itu pentingnya ilmu akidah. Sebab itulah kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahu bi istisqani. Nah, awal-awal yang wajib di atas manusia itu ialah mengenal Tuhannya dengan yakin, dengan dalil. Nah, kalau tidak dengan dalil, maka dipanggil seorang tu taklid, muqallid dia panggil. Ikut mulut orang lain, mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Nah, mengikut mulut orang lain dari kerana asabiyah, ta'assub, tanpa mengetahui sebarang dalil. Ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ikhtilaf, mana selisih pendapat. Adakah iman muqallid, iman orang yang ikut mulut orang lain semata-mata tu sah atau tidak sah? Qaul dhaif, qaul yang lemah, marjuh kata masih kafir, masih tidak beriman orang itu. Tu mujuk qaul yang lemah. Qaul yang lemah. Qaul yang rajihnya orang muqallid, orang yang beriman, percaya dengan Allah, dengan malaikat, tapi muqallid apa? Ikut mulut Tok Guru. Tok Guru kata Tuhan ada, Tuhan seiko. Otak dia sendiri itu tak mutaligat, tak proses mikir. Yo kau Tuhan ada. Kalau tak ada jadi lagu mana tak ada. Ikut ikutnya kata ni. Mujur kau rajah kata iman dia sudah sah, tetapi dia tu mukmin asiyun, mukmin berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab kalau dia ahli nazar, dia boleh mikir, maknanya ahli untuk berfikir, maka dia tu berdosa kerana tinggal belajar dan memikirkan pada dalil. Karena dalam Quran Allah Ta'ala sebut fanzuru afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah Ta'ala suruh kita kulin zuru, tilik tu bukan suruh tengok belakang dah. Tilik serta nazar artinya mikir. Proses kepala otak kita tu mikir guru dah. Kalau Tuhan tak ada jadi lagu mana Kalau Tuhan tu baharu jadi lagu mana Kalau Tuhan tu binasa bagaimana jadinya Kalau Tuhan tu berbilang tidak bagaimana jadinya? Itu dia panggil proses memikir. Sehingga natijah yang keluarnya Tuhan mesti ada. Dia mesti sedia. Dia mesti kekal. Dia mesti tak serupa akan yang baharu. Dia mesti tak berbilang. Dia mesti bahasa zat. Dia mesti ada di zatnya sifat kudrat, perkuasa. Tentu tidak dia lemah ila akhir. Itulah Allah panggil ilmu akidah. Baik. Kemudiannya kita tak ambil syarah lah. Kita akan baca ni ialah matan Jauharatul Tauhid, memandangkan hari Jumaat ni kita tak boleh nak berat-berat sangat, santai. Santai. Barangkalinya kalau ada yang tidak faham boleh tanya dan sebagainya. Baik, kita mula masukkan pengajian Jauharatul Tauhid kita. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani pada memulakan syair dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula dengan berkat nama Allah yang amat pemurah, yang amat borah, lagi amat mengasihani. Ini ibtada'a biha iqtidaan bil kitabil aziz. Memula oleh musannif dengan basmalah ni kerana nak mengikut akan Al-Quranul Karim pertamanya. Kerana Al-Quran itu sendiri kalau mengikut mishaf susunannya, surah yang pertama ialah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu 7 ayat, dan salah satu daripada 7 ayat itu ialah Bismillah. Itu mengikut kita orang mazhab Syafi'i, Fatihah 7 ayat tu sekali Bismillah.
Adapun lain daripada mazhab Syafi'i, Fatihah tu 7 ayat juga. Tapi ayat yang pertama alhamdulillah. Apa tu jadi ne? Ada 7 juga. Lepas tu mana ayat yang ke-6? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru 7 ayat. Kita nak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 7 ayat panjang. Jadi mengikut Al-Quran, susunan yang pertama ialah suratul Fatihah. Fatihah itu 7 ayat. Ayat yang pertamanya ialah Bismillah. Baik. Lagi pula ayat yang pertama turunnya ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, baca olehmu dengan nama Tuhanmu. Itu. Jadi sebab itulah kenapa kau bismillah ni mula dengan ba haraf ja. Bismillah dengan nama Allah. Oleh kerana kita orang Melayu ni kita tak tanya banyak-lah bismillah gapo dia mampu gigi. Cuba ke panggil bismillah itu bahasa Melayu ke? Orang tak cakap mula-mula ayat ni perkataan dia dengan. Orang tak cakap. Duduk senyap, tiba-tiba pengurusi masjid kata dengan kereta. Sotong. Apa dia? Tuan pengurusi dengan kereta. Orang tak faham. Orang tak faham. Mula ayat dengan tu tak faham. Mesti ada benda yang sebelum daripada dengan. Saya datang ke masjid dengan kereta. Baru faham. Dengan mamak. Pun dengan mamak. Saya datang ke masjid dengan mamak. Baru faham. Artinya sebelum dengan tu ada benda. Dengan tu dia berhubung kait. Dia panggil ta'alluq. Muta'allaq bagi dengan tadi tu. Bergantung. Jadi sebab tu dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Aku mula baca kitab dengan nama Allah. Aku mula mengarang kitab dengan nama Allah. Aku pakai baju dengan nama Allah. Aku makan nasi dengan nama Allah. Itu banyak benda yang nak diletak sebelum daripada dengan nama Allah. Maka sebab tu mulanya dengan nama Allah. Tetapi hak afdalnya kita tak kedekan muta'allaq bagi dengan tu di belakang. Artinya dengan nama Allah yang maha barah lagi maha mengasihani, aku makan nasi, aku menulis kitab. Tu ualifu. Abtadiu. Ikutlah. Tak kedai lagu mana pun. Kita ambil sikit-sikit je. Kemudian dengan tu pula banyak makna. Dengan saya datang ke masjid dengan kereta. Macam tadi. Saya datang ke masjid dengan mamak. Sama tak? Sama tak dengan mamak dengan kereta? Sama dia. Saya datang ke masjid dengan kereta, maknanya kita duduk atas kereta, kita pulah steering kereta dah itu. Saya datang ke masjid dengan mamak, tak kita duduk atas belakang mamak pulah kepala mamak. Jadi dengan seperti itu, kalau kita mengaji Arabiah tu banyak makna. Ada dengan bolil mulabasah, bolil isti'anah, bolil ilsaq. Banyak makna bo itu boleh mengaji dalam kitab Tashil Nailul Amani. Syarah bagi matan Jurjani. Jadi dengan sebuti sininya kata ulama, dengan sininya al-ba'u lil isti'anati. Bo pada kata bismillah ni ialah bo yang maknanya dihantarkan pada minta tolong. Bismillah artinya aku minta tolong. Itu. Aku minta tolong dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Apa tak minta tolong dengan Allah tu? Jadi kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan ismun ghairul musamma. Nama ni nama-nama ni lain daripada benda yang dinama. Ismun ghairul musamma. Nama benda bukan benda hak dinama. Maka minta tolong di situ dengan makna ala wajhit tabarruki wat tawassuli. Maknanya kita minta tolong dengan nama Allah atas wajah mengambil berkat dan bertawassul. Itu maksud. Karena nama Allah
Nama Allah alif lam lam ra. Bukan Allah. Allah tu zat. Nah, Tuhan tu zat yang bersepakai di zatnya segala sifat-sifat kamalan, sempurna, kesempurnaan. Allah tu nama bagi Tuhan, bukan Tuhan lagi. Itu kalau kita pakai apa pendapat ulama yang mengatakan ismun ghairul musamma, nama bukan benda hak dipernama. Kenapa? Karena dalilnya katanya ulama ni, nama tu bukan benda hak dipernama. Kalau kita sebut api, terbakar dah mulut kita. Api long tubik ponaga gitu kan? Dah. Api tu nama. Diri api tu kita cucuh tubik. Nah tu ni. Tu diri api. Bila kita sebut nama api ada terbakar mulut kita. Api long tubik api gitu lah. Dah. Tu nak kata isim ghairul musamma. Nama benda hak lain daripada benda yang dipernama. Itu kata setengah pendapat ulama. Setengah ulama kata dah. Ini pendapat yang rajih. Isim ainul musamma. Nah, nama tu merujuk kepada yang dipernama dah. Itu. Tu. Nama merujuk kepada yang dipernama. Jadi kalau pakai pendapat ulama yang mengatakan isim ainul musamma, nama kena kepada diri yang dipernama, maka bismillah tadi aku minta tolong dengan zat yang dipernamakan nama Allah. Itu maksud kita. Bismillah saja ni kalau kiranya sebulan 2 bulan tak habis lagi. Tapi kita ni ambil hak rekah-rekah dah. Rekah-rekah. Baik. Kenapakah dimulakan dengan bismillah wa amalan biqaulihin nabi ay wa amalan bimafhumi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana beramal dengan mafhum hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa ajzam wa fi riwayatin fahuwa abtaru. Nah, Nabi kata tiap-tiap hija yang ada harga di sisi agama, yang agama pandang penting hijaan tu, tapi agama tidak mulakan dengan apa-apa permulaan. Kalau agama telah mula dah, tak boleh lah. Contoh sembahyang, penting tak? Penting. Tapi syarak telah mulakan sembahyang ni dengan takbiratul ihram. Tahrimu hat takbiru. Itu. Jadi tak boleh kita bismillah, tak boleh. Mana boleh? Usalli fardal jum'ati makmuman bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah. Reka dalam agama. Kenapa? Syarak telah wa muladah dengan Allahu akbar. Boleh. Atau perkara yang haram tak boleh kita bismillah. Nak minum arak bismillahirrahmanirrahim, haram juga bismillah itu. Atau makruh li zati, tak boleh kan? Makruh li zati ni makna makruh diri benda. Seumpama rokok, rokok pun bismillah makruh. Adapun makruh li ghairi itu sunat. Mana seumpama makan bawang, makan budu, makan petai. Makruh makan petai ni, makan dengan tak ada bismillah, makan dengan setan situlah. Bismillah. Tu makan petai makruh. Makruh dia tu bukan di diri petai, bukan pada budu, bukan pada jeruk ke apa, bawang ke apa, tapi makruh tu pada bau dia. Itu orang panggil makruh li ghairihi. Makruh bukan pada diri benda, tapi kerana benda lain, bau dia. Maka sunat tak bismillah? Sunat. Tu. Maka kalau tidak la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulakan dengan basmalah. Maka nasi puak lalu dah. Fahuwa aqta, maka terpotong. Fahuwa abtar, putus. Fahuwa ajzam, berpenyakit juzam, mana kusta. Artinya qalilul barakah, naqisun wa qalilul barakah. Kurang dan sedikit berkah. Sebab itulah kalau kita duduk tengah makan puak makan, teringat tak baca bismillah. Atabi bismillah. Bawa datang bismillah. Tengah duduk makan. Apa? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, atau bismillahi min awalihi wa akhirihi. Puak makan. Itu lagu tu. Baik. Kemudiannya katanya oleh nazim lagi, alhamdulillahi ala silatihi.
Setelah dia mulakan dengan bismillah, itu mula dengan bismillah tu orang panggil ibtidaan hakikiyah, mula sengati-ngati. Sebenarnya panjang kalau kita nak syarah tu, kerana di sana ada perbahasan ulama, apakah boleh kita mulakan menyanyi ni dengan bismillah. Tu dalam kitab Arab kata in kulta, jika engkau kata inna hadzal kitaba syi'run, sesungguhnya kitab ni ialah kitab syair. Syair ni maknanya nyanyi, bersyair nyanyi. Wa qad qala al ulama'u, dan telah berkata oleh alim ulamanya, la yubda'u syi'ru bil basmalati, tak boleh nak mula menyanyi dengan bismillah. Nah, ada nyanyi ambil mikrofon sebelum nak menyanyi bismillahirrahmanirrahim, keunggulan cinta, ada gitu? Ada. Boleh kan mula bismillah, nyanyi nak mula dengan bismillah? Tu ujiba, dijawabkan bi anna syi'ra alladzi la yubda'u bil basmalati mahtawa ala madhin man la yajuzu madhuhu au zammin man la yajuzu zammuhu. Jadi dijawabkan, dia kata syair yang tidak dimulakan, tidak boleh dimula dengan basmalah ni ialah hak bahasa jenis nyanyi hak tidak dipuji ke bagi dia. Nyanyi yang tadi, keunggulan cinta dari sinar mata, mula dengan bismillah. Nyanyi ke apa tu? Duk puja ke tina ke apa? Hei, tak boleh bismillah lah gitu. Gitu. Ada pun orang panggil menyanyi hak jenis. Nah, apa ikutlah asyhadu alla ilaha illallah, nyanyi ke? Tapi orang panggil hai dipuji tu, nyanyi lagu tu. Boleh tak bismillah? Boleh. Itu lagu tu ya. Itu perbahasan dia panjang. Wa amma hadzal kitab, dan adapun ini kitab walaupun nyanyian, fa maudu'uhu, maka bermula tempat bahasan hantaranya ilmu tauhidi, ialah ilmu tauhid. Wahwa, dan ia ilmu tauhid ini asyraful ulumi, ialah semulia-mulia daripada segala ilmu. Tak mulia apa kalau kita mati malam ni kan? Malam ni selalu dah ditanyanya dalam kubur tentang tauhid. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka. Tu tanya tauhid selalu dah. Belum sampai kiamat lagi tanya dah dalam kubur. Tak mulia apa. Nah, bahkan segala ibadat kita ni gapo kita buat? Nawaitul wudu'a. Nah, nawaitu sauma. Nah, usalli kau gapo? Lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau kita tak kenal Tuhan, tak mengesahkan Tuhan, nah, tidak ada simpulan bagi kepercayaan kita kepada Tuhan, bagaimana kita boleh kata lillahi ta'ala? Tu kerana tu ilmu ni sangat mulia. Nah, tu. Kalau gitu wa afradal wa afradal basmalata 'ani syi'ri wa lam ya'ti biha nazman kama fa'ala Syatibi. Wa afrada, dan telah menunggalah oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani al-basmalata, akan basmalah 'ani syi'ri. Jadi Syekh kita ni, pengarang kitab Mautan Jauharatul Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia tidak mendatangkan bismillah dalam bentuk syair, tidak. Itu bukan macam kita apa tu, kita Aqidatul Awam. Aqidatul Awam tu dia mula ke bismillah tu dalam bentuk nyanyian dah. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Itu dia mula ke bismillah tu, dia buat lagu dah bismillah. Adapun Syekh Ibrahim Laqani, dia tak buat lagu bismillah tu. Bismillah tu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walam ya'ti biha, padahal tidak mendatanglah oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani biha, dengan dia dengan basmalah tu nazman, yakni dalam bentuk nyanyian. Kama fa'ala, seperti mana barang yang telah mengerjalah Asy-Syatibi oleh Imam Syatibi fi qaulihi, pada perkataan Syatibi, bada'tu bismillahi fin nazmi awalan. Itu Syekh Syatibi dia buat syair dia. Dia mula ke orang panggil bismillah tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk syair dah. Ataupun Syekh Ibrahim Syekh Ahmad Al-Maliki Al-Marzuki, pengarang kitab Aqidatul Awam tu, dia buat dalam bentuk syair selalu dah. Maka lebih-lebih lagi lah Syekh Ibrahim Al-Laqani tidak buat bismillah dalam bentuk syair. Artinya boleh dah? Boleh. Pertamanya syair dia tu syair yang bermanfaat, yang dipuji tentang ilmu tauhid. Yang keduanya, dia sendiri tidak buat bismillah tu dalam bentuk syair.
gitu. Maka katanya Syekh Ibrahim Al-Laqani, alhamdulillahi ala silatihi. Ini mula sekali lagi. Bermula segala puji, semua jenis puji, tak kira puji berapa puji. Tuhan puji diri dia, Tuhan puji makhluk dia, makhluk dia puji dia, makhluk dia puji sesama makhluk dia. Semua tadi tu lillahi ay mustahiqun lillah. Hak Tuhan berlaku, tembus ke Tuhan berlaku. Nah, alhamdu alif lam lil jinsi lil istighraqi. Mana alif lam pada kata alhamdulillah tu alif lam yang menghimpun segala jenis puji, menghabisi segala jenis puji. Banyak puji, banyak. Biasa hamdun tu kalimah mufrad, satu saja puji, tapi bila masuk alif lam tu dia tak ada lagi makna satu. Maknanya lebih daripada satu. Berapa jenis puji? Kalau kita nak bila puji ni tak terbilai lah kita. Banyak sangat puji. Nah, tapi ulama sipunya 4. Segala jenis puji itu ada 4. Mana? Tuhan puji diri dia. Tuhan puji diri dia sendiri. Anallahu la ilaha illa ana. Contoh. Atau Tuhan puji makhluk dia. Ni'mal abdu innahu awwab. Ini. Puji Tuhan kepada diri dia sendiri, dia puji makhluk dia, ini qadim kedua-duanya. Sedia kala lagi Tuhan puji. Ada lagi pujinya makhluk puji Tuhan dia. Mana? Alhamdulillah wa syukrulillah min fadli rabbi. Ikutlah. Mujurnya hai Tuhan, ya Allah, mujurnya tempat aku tak kena banjir, ya Allah. Ada. Mujurnya Tuhan tak siapa hapus macam rumah orang lain. Mujurnya rumah aku kena banjir je. Nah, kena hilang terus, tinggal tangga saja. Itu mujurnya puji Tuhan. Nah, puji tu. Ada lagi pujinya, puji hamba makhluk sesama makhluk. Kita puji tu imam sedap, tu imam baca Quran, sedap tu bila lawan azan, ikutlah. Sedap demo masuk, pandai demo, cerdik demo. Ayolah kata puji sesama makhluk. Semua jenis puji tadi tu mustahiqun lillah, tembuh ke Tuhan belaka hakikatnya. Hak Tuhan belaka. tu. Sebab tu salah besar kalau orang puji kita simpan dalam perut kita sambil-sambil luah lubang hidung ngak. Salah dah. Sedaklah tu imam baca Quran agak. Ambo kalau tu imam ngak jadi tu imam baca Baqarah tak apa, serakaat. Tu imam pun luah lubang hidung ngak. Tengoklah tu imam ngaji mana. Tu imam bodoh. Tu lagu tu. Oh sedap ustaz ngajar, rasa tak puas tu. Oh tengoklah kawan ngaji mana, ustaz bengong. Begitu. Bapa tak bengong apa duk baca alhamdulillah. Tiba-tiba bila orang puji dia, pak isi pek dia. Oh memang kawan ngaji, tengok kawan ngaji mana. Nah. Kawan mengaji pasal Iraq, pasal Baghdad, pasal Palestin mana, seikut Iraq, Jordan mana. Tu kawan pandai alim. Ustaz bodoh. Hantu gitu. Apa? Sebab bila orang puji dia simpan ke dia, tak hantar kelik ke Tuhan. Padahal tidak berhak, tidak layak dia simpan puji itu. Puji semuanya lillah ay mustahiqun lillah. Hak Tuhan belaka, hak Allah, tembus ke Tuhan belaka. Sebab tu bila orang puji kita atas apa-apa kelebihan kita, dalam hati kita tu kita kena rasa hak Tuhan belaka ni. Itu. Kalau Arab kata haza min fadli rabbi. Tak kata mulut tak apa. Ni kata mulut tapi perut duk gemar ke tak jadi itu ni. Tak kata mulut apa, kata oh pandai awak, bijak awak. Dalam hati kita tu hai haza min fadli rabbi. Ataupun oh Tuhan belaka ni, bukan aku ni. Barulah hilang riak, ujub, sum'ah, takabbur. Hilang. Kalau tak hantar klik gitu siap ngak luah lubang hidung, lubang telinga, lubang punggung habis ngak. Tu. Apa? Oh, hebat ke kau aku siap habis. Segala puji itu hak Allah. Kenapa puji Allah? Ala silatihi. Kerana nikmatnya, nikmat Allah Ta'ala. Puji itu kerana nikmat Allah Ta'ala. Atas nikmatnya, yakni kerana nikmatnya, nikmat Allah Ta'ala. Lepas tu kalau hak tidak nikmat tak boleh pujilah Tuhannya. Nah, dia nikmat ke tak, dia klik kepada diri manusia tu sendirilah. Nah, tu bagi kita kesenangan itulah nikmat. Nah, kesusahan itu azab.
Tapi bagi orang yang kenal Tuhan, senang ke susah, semuanya nikmat berlaku. Nikmat berlaku daripada Tuhan. Kenapa? Karena bagi dia, apa sahaja berlaku pada diri dia ialah perbuatan Tuhan untuk dia tu berkenal-kenalan dengan Tuhan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala tu Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, kaya dan miskin, susah dan senang. Ikutlah. Apa sahaja benda berlaku baik atau buruk, semuanya Allah Ta'ala yang menjadi. Apa hikmahnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kita tu teruji siapakah di kalangan kita yang paling elok nisbah amalnya. Itu ni. Kayak kita kan, hak kurang kenal Tuhan ni lah, macam hamba ni lah. Kalau kena kesusahan agak ngeluh, bapa Tuhan buat gini ke aku, kenapa rumah lain tak kena banjir, rumah aku kena. Kan? Kayak kita orang lemah tu lagu tu. Allah lah, bapalah Tuhan, bapalah duk tanya bapalah. Hey, la tus'alu amma wa hum yus'alu. Mu tak ada layak nak tanya Tuhan buat kerja gapo, mung tu akan ditanya akhirat esok. Tuhan buat kerja Tuhan, kita buat kerja kita hamba. Tuhan nak buat gapo ikut dia, muka dia Tuhan. Jangan kita pula arah ke Tuhan. Tuhan, mu tak boleh buat lagu ni. Mu ke siapa Tuhan lah ni? Tuhan nak buat gapo fa'alun lima yurid. Dia buat gapo dia kehendak. Dia tak ada kira dengan kita. Bila kena pada kita, kita lah pula kena buat kerja hamba. Tu. Anak kerja hamba. Kerja hamba sabar, redha, takwa, syukur, taat. Itu tu kerja hamba. Kena maksiat, jatuhlah maksiat, taubat. Sejuta kali terjatuh pun sejuta kali kena taubat. Jangan sekali taubat, dua kali taubat, lepas tu jatuh buat pula maksiat. Malah dah aku taubat neraka pergi gerik ni. Neraka sungguh kan. Mu putus asa daripada rahmat Tuhan. Jangan. Siapa hayat hidup jatuh buat maksiat. Tiap-tiap kali jatuh taubat. Akhirat esok Tuhan tanya lagi tu. Aku jatuh kamu dalam maksiat, apa tugas apa muat kerja? Taubat semua Tuhan. Sejuta kali taubat. Hatta ibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang taubat daripada dosa seperti orang yang tak ada dosa, syurga pergi. Kalau kita tak buat kerja hamba, kita buat kerja macam kita Tuhan. Tuhan tanya, "Mung, ketika aku buat jatuh dari dosa, apa kerjamu?" Mula-mula taubat juga Tuhan 2-3 kali, lepas tu malah dah ngaku pergi. Kita sendiri hendak tu. Jadi kita tu kena buat kerja hamba. Jatuh susah sebagai hamba. Apa? Redha, sabar. Jatuh kaya pun ujian ke? Takwa pada Allah. Beringat ni datang daripada Allah, kembali pada Allah, akan dihisap, ditanya oleh Allah. Maka zakat lagu mana, sedekah wakaf lagu mana. Itu jatuh dalam buat amal ibadat, syukur pada Allah. Yang duk rasa tak ada lah dalam kapur ni hamba seorang hebat sekali, orang lain tak boleh ibadat setara ni, habis kira. Gitu. Summa kemudiannya kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, salamullahi ma'salatihi, bermula sejahtera Allah Ta'ala serta rahmatnya Allah Ta'ala, minta dipohonkan kedua-duanya ala nabiyyin, di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni jaa bit tauhidi, datang ia Nabi Muhammad dengan membawa tauhid. Itu. Jadi sebab tu kalau orang marah, orang mengajar ilmu tauhid, pada makna dia marah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad mari bawa tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bawa tauhid. Ketika mana wa qad khalad dinu anit tauhidi, padahal sesungguhnya khalad dinu, telah sunyilah oleh agama ketika itunya anit tauhidi, daripada tauhid. Agama ketika itu tidak jadi tauhid lagi, apa? Syirik. Syirik, menyengutukan Allah. Dia manusia ni tak boleh lepas daripada 3 kelompok. Mana?
Satunya pakat tak ada Tuhan tu, mulhid dia panggil, etis. Nah, mulhid, etis. Tuhan tak ada tu. Itu satu. Mulhid ni mana tak ada Tuhan. Semula jadi. Kita ni jadi dengan sendiri begitu je. Tabiat kita dah begini-begini. Itu fok-fok etis, fok-fok mulhid dia panggil. Satu kelompok. Ini berat sekali lah. Kenapa? Menyalahi dengan fitrah manusia. Fitrah manusia tu memang Allah Ta'ala buatkan manusia tu nak terhadap pencipta dia. Nah, cari Tuhan dia, nak kepada pencipta dia. Tak jadi dengan sendiri. Nak kau tahid dia sendiri pun dia tahu dia hak berak tu bik tahid. Tak dia hak sebesar kita semua lebih pada tahid dia tu tak ada orang yang menjadi dia kata ni. Tu cakap tu supaya kita tu mudah nak reti. Nah, orang Badui orang tanya dia, "Hey, mu tahu di mana kata Tuhan ni ada?" Kata tu tahid uta ya. Mu tahid uta apa? Tak ada tahid uta, tak ada uta berak situ. Tengok. Gitulah kita makhluk ni ada asar takkan tak ada muasir. Tu orang Badui, tu orang panggil dah tu, orang kapur berat. Nah, tapi cerdik, boleh mikir. Tu. Tiba-tibanya boleh dia terima tak ada Tuhan. Ni berat. Terima tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan kita jadi dengan sendiri. Ni kafir berat agak ni. Satu, yang keduanya manusia ni ada hak iktikad Tuhan ada. Ada Tuhan ni. Tapi banyak ekor lah dah Nah, hak tu Tuhan baik, Tuhan jahat, Tuhan api, Tuhan air, Tuhan biru, Tuhan tanah, Tuhan langit, Tuhan bumi. Ada jutaan ni yang kadang-kadang agama tu. Kenapa? Ya rekod sendiri Tuhan. Ini. Sebab itulah ketuhanan tentang Tuhan ni akal manusia tak boleh nak mencapainya dengan sendiri. Sebab tu qaul yang rajih ialah qaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, iaitu apa? Kenal Allah Ta'ala ma'rifatullah, wajib kenal wujubu ma'rifatillah ni ialah wajib syarak. Wajib syarak, bukan wajib akal. Bukan wajib akal. Macam Mu'tazilah dia kata wajib kenal Tuhan ni wajib akal. Kenapa? Karena akal kita sendiri tu boleh mikir sesuatu benda ni elok ke buruk. Dia panggil at-tahsin wa at-taqbih bil aqliyah ini la bi syar'i. Baik buruk sesuatu perkara tu akal yang boleh menentu kedua-duanya. Syarak hanya datang litakid, limuqawwiyatan, nak mengkuatkan saja akal. Tu kalau syarak tak mari pun kita sendiri boleh tentu. Itu dia panggil Mu'tazilah. Tapi ahli sunnah wal jamaah kata dah. Hukum ni kita tak ada nak reti yang sendiri, mereka syarak datang, bawa datang baru cerita. Rasul mari royak, baru kita boleh kenal Tuhan, tahu semaya wajib, 5 waktu sehari semua boleh. Itu. Sebab tu zaman sebelum wahyu turun. Nah, tu dipanggil ahlul fatrah, free. Hidup tu free. Hatta wahyu turun dah, Nabi utuh dah. Nabi diutuh dah. Tapi bukan semua sekali sahabat tu pakai jadi jurus, tak judi, tak minum. Dah. Nah, haram judi, haram arak. Ini bukan mak sekaligus gitu dah. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ketika Islam masih berjudi lagi, masih minum arak lagi. Hukum wahyu tak ada turun lagi. Bila turun tu baru haram. Macam arak bukan doa gitu haram lagi dah. Sini bitadarruj, dengan pelan-pelan. Mula-mula tu cerita kata arak tu kurang manfaat, banyak mudarat. Kemudian sahabat minum lagi. Kurang manfaat, mana ada gak manfaat, minum lagi. Minum sekali tu sudah minum Sayyidina Umar, Sayyidina Ali nya semaya isyak tukar baca kuliah kat sini. Tak tahu nak suk mana kuliah. Duk mabuk. Tuhan kata wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Jangan mu semaya ketika mana mu masih mabuk sehingga mu tahu gapo mu kecek. Itu lah. Lama barulah turunnya agak haram itu. Jadi agama ni tak boleh kita faham dengan semata-mata akal. Tapi syarak kena mari ajar, barulah akal tu disanding dengan syarak. Gitu. Maka sebab tu dalam Quran kata wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak azabkan mereka itu manusia, kata Allah, sehingga kami utuskan pada dia seorang rasul. Bila mari seorang rasul, mari cerita ketika tu kalau dia inat, ingkar.
Takabur. Nah, mana takabur ni? Enggan terima kebenaran, ego. Itu. Barulah dia tu kafir. Nah, itu. Jadi ketika mana agama tu sunyi daripada tauhid, sama ada ke tu ketika Tuhan tak ada ataupun Tuhan ada tapi banyak pula. Ketika itulah Nabi ni jaa bit tauhidi, datang membawa tauhid, wa qad khalad dinu anit tauhidi, padahal sunyilah oleh agama ketika itunya daripada tauhid. Fa arsyadal khalqa lidinil haqqi, maka menunjuklah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam al khalqa akan makhluk lidinil haqqi, pada agama yang hak, agama yang sebenar. Tunjuk itu bisayfihi wa hadihi lil haqqi, dengan pedangnya ke. Nabi pun perang kan? Tapi perang Nabi itu lidifa'il watan li'ila'i kalimatillah. Bukan makna perang tu artinya nak semata-mata bunuh orang kafir dah, tapi nak mempertahankan negara tanah air Madinatul Munawwarah dan nak menegakkan kalimah Allah lagi tinggi itu. Tu sebab tu kalau orang tu buat peperangan dalam satu-satu negara yang sudah aman, mencapai keamanan, itu bukan jihad fi sabilillah, itu dia panggil jahad fi sabilis syaitan, dia panggil itu ni. Itu. Nabi itu tidak buat peperangan dengan semata-mata suka-suka hati, tidak. Bahkan ketika mana Nabi itu cita-cita nak memaksakan semua manusia tu masuk Islam, terus Allah Ta'ala kritik dalam Quran. Allah Ta'ala kata walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu kehendak, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kata mu kena berdakwah, mu kena mengajak, mu kena pergi mengajar sana sini, tak perlu. La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Mudah je bagi Allah nak bagi semua manusia ni pakat mukmin Islam semua habis licin, tak ada seorang pun kafir. Semua masjid, surau, musalla, madrasah belaka, tak ada ketik gereja, tak ada kuil, tak ada tokong, tak ada. Senang bagi Allah. Tak ada bahaya pun bagi Allah Taala. Kalau Allah Taala kehendak, walau syaa rabbuka, kalau Tuhanmu kehendak. Realiti kalau mu tengok depan mata, adakah begitu semua? Adakah masjid semua? Tak. Ada gereja, ada tokong, ada ketik. Artinya Tuhan kehendak tak semua mukmin? Tidak. Walau Tuhan suruh semua mukmin. Ada itu ni. Suruh dengan kehendak ni tak berlazim-laziman, tidak mengautomatikkan. Itu dia panggil lazim berlaziman. Tidak automatik benda Tuhan suruh mesti Tuhan kehendak. Benda Tuhan kehendak mesti Tuhan suruh. Tak automatik itu. Tuhan suruh Firaun masuk Islam, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Namrud gapo masuk Islam korong, suruh. Tapi Tuhan kehendak tak? Tuhan tentu tak? Dak. Kafir buat yang mati kafir. Wala Tuhan suruh. Jadi Tuhan tak kehendak semua masuk Islam. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Nabi Muhammad, patutkah mu nak memaksai semua manusia sehingga semua sekali jadi orang mukmin? Lagi aku sebagai Tuhan pun aku tak kehendak lagu tu, walaupun aku suruh. Ini kalau kita tak mengaji ilmu akidah ni pening. Mana pelik itu Ustaz ni. Kalau orang mengaji ilmu tauhid tak ada pelik lah. Kerana iradah dengan amar itu berlain-lainan. Amar ialah perintah, mana ibarat daripada kalam Allah Taala. Amar perintah. Adapun iradah ialah sifat zat Allah Taala, sifat ma'ani iradah, sifat penentu Allah Taala. Tidak berlazim-laziman, lain-lain itu. Tu lagu tu. Tak, kalau Mu'tazilah tiap-tiap benda hak Tuhan suruh tu Tuhan kehendak. Sebab tu kalau dia lalu tepi gereja ke apa, nak bakar rasa nak bunuh, jadi gitu. Jadi ekstrim tiba-tiba. Jadi lagu tu. Islam tidak gitu. Islam tidak ajar seperti itu. Baik. Wahadihi, dan petunjuknya Nabi Muhammad SAW menunjukkan akan makhluk ni agama sebenar, sama ada dengan mata pedang atau dengan pengajaran petunjuknya lil haqi, bagi kebenaran.
Muhammadil aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hizbih. Nabi Muhammad tu al-aqib li rusli rabbih, ialah yang kesudahan bagi pesuruh Tuhannya. Tak ada la nabiyya ba'dah, tak ada nabi dah kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengaku dia nabi, sesak dia, kafir dia. Nah, ada juga hak mengaku rasul, saya rasul tapi bukan nabi. Hak tu jahil, pak kata dai. Mana ada rasul tidak nabi? Tiap-tiap rasul pasti nabi, tiap-tiap nabi itu belum tentu rasul ya. Itu nak kata ijaznya Al-Quran. Allah Taala tak kata maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khatamal mursalin. Tuhan tak kata itu. Walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Itu penyudah bagi segala nabi. Apa? Sebab bila sudah bagi segala nabi, tak ada siapa dia boleh mengaku dia nabi, apatah lagi rasul. Kalau Tuhan kata wa khatamal mursalin, barangkali ada orang mengaku dia rasul. Dia mengaku dia nabi, ni. Nabi Muhammad penyudah bagi rasul saja. Artinya ada tak nabi yang bukan rasul? Ada. Tapi tak, Tuhan kata wa khataman nabiyyin. Artinya tak ada siapa dia boleh mengaku nabi, mimbabil aula mengaku rasul. Tiba-tiba ada yang mengaku saya rasul Melayu bukan nabi. Tu jahil bah kata dah dai bekok kata dai dia jahilnya. Habis itu wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhattamun yahtaju litabini wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita berhenti dulu, ada 10 minit lagi nak masuk waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua,